Ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana kita dapatlah bertemu dan juga diberikan peluang untuk 10 terakhir ni Ramadan ni, dan dalam orang kata beberapa ujian lah, macam saya punya kesihatan yang kurang menentu hari itu, jadi tak dapatlah kita teruskan, tapi alhamdulillah dah sihat dan dapatlah kita bertemu. Jadi pertemuan kita insya-Allah kalau tak ada aral maknanya minggu ni dan juga minggu depan. Ya, insya-Allah. Kita akan teruskan kepada tentang Khilafah Osmaniyah ni. Yang itu kita ambil sepintas lalu sebenarnya, kita dah cerita daripada awal perkembangan sampai dia turun. Maknanya merosot dan kemudiannya digantikan dengan Republik dan kepada apa yang ada hari inilah. Tapi hari ini kita nak fokus lebih kepada kemerosotan Khilafah Osmaniyah. Kerana inilah era di mana Europe menyebut Europe sedang renaissance. Kemudian dia menyebut Osmaniyah sebagai the sick man of Europe. Sebab kita akan tengok bagaimana Osmaniyah sebenarnya merupakan suatu kuasa politik yang besar di Eropah yang sangat susah untuk dikalahkan untuk beratus tahun. Tapi kemudiannya disebabkan beberapa perkara lah, dan kemudian kita akan tengok penyebab kepada kemerosotannya. Dan kemerosotan itu bukanlah orang kata jatuh tu jatuh. Ada yang rasa, yang mungkin dengar selepas era Sultan Sulaiman dia jatuh. Dia bukan terus jatuh merudum, maknanya makan ratus tahun juga. Maknanya makan ratus tahun. Okey. Sebelum tu saya nak ingat yang hari tu saya disebut pasal bandar-bandar imam-imam hadis terletak dalam laluan sutera. Yang ini laluan sutera. Dan bandar-bandar imam ni saya letak ni, warna-warna tu adalah bandar di mana imam-imam ini pergi menadah ilmu, belajar tentang hadis. Jadi kalau kita tengok laluan dia, ini yang saya sebutkan hari itu, laluan sutera ni penting sebab laluan sutera ini juga adalah penyebab kepada perkembangan ilmu agama. Termasuklah ilmu hadis yang kita tengok hari ini. Jadi ini kalau kita lihat dari segi garis masa dia, jadi Imam Abu Hanifah, kemudiannya pada masa yang sama Imam Malik sudah ada, dengan lokaliti yang berbeza lah, tempat-tempat mereka berbeza, dan mereka berpindah randah untuk mendapatkan ilmu hadis tu, termasuk Mekah, Madinah. Yang ni mana yang ikut warna lah ni sebenarnya. Macam yang Imam Bukhari memang dia pergi Bukhara, tapi yang imam lain tidak pergi ke Bukhara. Jadi tempat-tempat ni macam kalau Naisabur ni, kebanyakan imam memang singgah ke Naisabur, dan semua tempat ini adalah tempat perdagangan penting. Tempat perdagangan penting yang berada di dalam laluan sutera. Laluan sutera yang dipanggil laluan sutera darat lah. Selepas era ni, wallahu alam, saya tak kaji dalam, tapi kita nampak satu perubahan apabila kurun yang ke-9, ini semua sebelum dalam kurun ke-9, pengakhiran kurun ke-9 ni. Selepas daripada itu, laluan ini pun kurang aktif. Laluan sutera pun kurang aktif kerana Arab sudah mula banyak aktifkan laluan laut. Jadi perdagangan lebih mengikut laluan laut. Jadi yang ini saya sekadar nak kongsilah, nak tunjukkan kalau hari ini macam hari itu kita ada sebut akan datang Cina akan mewujudkan balik jalan sutera. Maksudnya laluan sutera yang sama juga sebenarnya laluan ni, dan laluan-laluan ini kebanyakannya hari ini berada di dalam Iran, dalam kawasan Iran. Dan kawasan-kawasan ini dahulunya merupakan pusat keilmuan, yang mana kalau saya teringin nak pergi tengok juga ni tempat-tempat ni, tentu ada banyak khazanah tinggalan. Dan selepas daripada ini, perdagangan ini juga akan maju, dan sebab itu dalam future studies mengatakan Central Asia ini akan bangkit selepas ini. Jadi Central Asia ni sebenarnya negara-negara Islam. Yang hari ini orang tak nampak, orang tak pandang sangat, Kyrgyzstan, Uzbekistan, kan, Kazakhstan dan sebagainya lah.
Jadi yang itu menarik untuk kita tengoklah nanti suatu hari nanti. That means dia dipelopori oleh Persian lah. Ha. Kalau kita tengok ni bandar-bandar ini adalah bandar Persian yang dulu, kan? Ha. Jadi wilayah kerajaan Islam banyak tertumpu di sini. Di sini. Jadi ini sudah tentulah ilmu-ilmu hadis dan ilmu-ilmu lain menjadi ilmu penting lah kan di bandar-bandar ni. Tapi bila kita tengok sebelah sini, sebelah Central Asia, rupa-rupanya kawasan ini juga tempat ulama hadis, ulama-ulama sains juga berada di sini. Jadi petanda kepada keilmuan ini meliputi Asia Tengah ni, Timur Tengah. Dan kalau yang sebelah sini ini dalam tamadun lain lah, maksud tamadun India, tamadun Cina. Jadi kalau tamadun Islam ni kita tengok dekat sinilah perkembangan dia. Jadi agak sayang bila kita melihat Iran hanya sebagai Syiah je hari ni. Kalau kita melihat pada sejarah, maknanya dekat sini ada tinggalan-tinggalan ulama-ulama Sunni yang patut kita tengok. Dan itulah yang saya fikir perkara yang penting bagaimana sekarang Turki cuba menghubungkan. Sekarang dia kan tengah buat kereta api panjang kan. Daripada sini akan bersambung sampai ke China. Jadi ni China. Jadi China dah buat sampai ke kawasan berhampiran dengan Xinjiang. Ini Xinjiang. Jadi daripada sini nanti dia akan bersambung lah. Negara-negara Asia Tengah sekarang kebanyakannya membuka jalan. Jadi kita akan tengok bagaimana akan datang perubahan-perubahan yang mungkin akan berlaku lah. Okey, berbalik kepada cerita kita tentang Osmaniyah, sekadar imbasan lalu lah bagaimana Osman Ghazi mengasaskan Osmaniyah pada kurun awal kurun ke-13. Kemudian kita tengok kewujudan bank ini sekadar untuk menceritakan tentang perbankan, sebab Renaissance sudah mula. Renaissance sudah mula terjadi di Eropah. Kemudian waktu itu Osmaniyah makin meluaskan kuasa ke Eropah dan juga Asia Tengah. Muhammad Al-Fatih, pembukaan ini adalah satu peristiwa yang paling signifikan kerana daripada situ perkembangan makin meluas. Kemudian Islam telah jatuh di tangan Katolik, Kristian di Sepanyol, termasuklah Yahudi di halau keluar. Jadi 1492 ni mereka mendapat perlindungan di Anatolia. Di Anatolia mereka diberikan tempat sendiri. 1492 itu bukan masa Toledo ditawan ke? Toledo saya tak perasan. Tapi ya mungkin kot. Tapi kira tarikh-tarikh itulah. Sebab waktu tu memang dia sudah habis dah khilafah Islam dekat Andalus. Jadi yang tinggal waktu tu hanya saki-baki Islam yang sama ada dia menyembunyikan Islam dia ataupun Yahudi. Mereka ini yang dihalau. Jadi ini Osmaniyah lah yang bantu buat mereka. Islam Granada yang terakhir kan. Granada musnah. Jadi perjalanan pun bermulalah, penjajahan keluar pun bermula daripada 1492 ni. Jadi kemudiannya barulah Portugis ikut. Mula dengan Sepanyol, Portugis, kemudian yang lain-lain menyebabkan kita juga dijajah. Kemudian ini saya dah sentuh sedikit kenapa diharamkan kilang dan sebagainya. Kemudian berdagang dengan Perancis. Okey. Revolusi perindustrian, yang ini dekat sini boleh kita katakan permulaan era yang benar-benar jatuh. Sebenarnya dah mula merosot dalam kurun yang ke-16 17. Tetapi benar-benar kita nampak lebih kritikal bila mana dia melibatkan kewangan. Nanti dekat sini apabila undang-undang sekular diambil oleh Sultan Abdul Majid memperkenalkan undang-undang moden, kemudian mereka terlibat dalam perang Crimea. Ini adalah satu situasi peristiwa yang paling orang kata memberikan kesan. Nanti kita akan tengok kerana kerajaan pada waktu itu perlu meminjam wang pada bank dan pinjam pula daripada Eropah. Muhammad Subaji is watching from Jeddah. Siapa? Muhammad Subaji, the Jordanian. Oh itu.
Oh, dia tengok. Oh, okey. So 1861 Sultan Abdul Aziz sekarang modernize, ikut the western style. So Osmaniyah menjadi western. Nanti kita akan tengok banyak apa yang telah jadi. Kemudian parliamentary system was adopted. 1882 diisytiharkan Osmaniyah tak mampu bayar hutang, jadi bankrupt. Kemudian pergolakan dalaman, maka mulalah wujud Young Turks satu demi satu, termasuklah World War pertama, Istanbul kalah, Mustafa Kemal Atatürk berjaya mempertahankan Ankara dan kemudian menjadi Presiden Turki. Dan kemudian berakhirlah Osmaniyah lah. Jadi hari ini kita akan tengok daripada kurun ke-16 sehingga sekitar sini. Saya tak pergi kepada World War I lagi, sebab di sini ada satu usaha untuk membangkitkan balik Osmaniyah sebenarnya oleh Sultan Abdul Hamid. Yang itu kita terkenal. Dan Sultan Abdul Hamid II ni memang kita kenal, orang Melayu pun kenal, sebab dalam minggu depan kalau kita sempat, kita tengok bagaimana hubungan alam Melayu ni dengan Sultan Abdul Hamid. Jadi hubungan-hubungan tu nampak jelas. Kita dapat tengok nantilah, insya-Allah. Jadi secara umumnya kebangkitan itu terjadi dalam era 6 Sultan yang pertama. Kemudian perkembangannya, kemudian sedikit transformasi dalam sistem. Yang ini tempoh bergenang. Maksudnya tak ada apa perkembangan, dan ini tempoh pembaratan. Sebelum ni saya gunakan nama modernisasi, tapi bila bincang dengan sahabat yang lain, dia kata sebenarnya kemodenan tu dah berlaku sejak Sultan Al-Fatih lagi. Jadi bukan dia tak moden, dia hanya mengikut gaya barat. Kita tengok dari segi dia attire pun dah berubah dah. Yang ini dah ikut dah pada western. Jadi ini menarik untuk kita tengok. Kita nak faham, ini Sultan Muhammad Al-Fatih. Dia tak ada apa-apa perkembangan. Dia hidup lavish pada waktu tu. Dia seronok dengan dia. Jadi waktu ini tempoh yang tak ada apa-apa pencapaian lah. Selepas pada tu tengok Barat dah makin maju, Eropah revolusi perindustrian, jadi kiblatnya jadi kepada Barat. Sebab itu kemudian dia menjadi ikut kepada Barat. Jadi ada 36 sultan semuanya, dan ada satu lagi waris akhir tu tak dikira sebagai sultan lah. Dan mereka dibuang daerah nantinya. Kalau kita tengok yang ini, yang dalam kuning ini Sultan Fatih, Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang ini pemula kepada perkembangan yang lebih besar. Jadi sebelum tu usaha-usaha untuk membuka Konstantinopel telah dibuat tapi tak berjaya. Dan Sultan Muhammad Fatih lah barulah akhirnya berjaya. Kemudian ini Sultan Salim. Ini era perluasan wilayah. Sultan Salim I, dan kemudian paling maksimum perluasan Osmaniyah itu berlaku pada zaman Sultan Sulaiman. Itu yang menarik bila kita tengok rajah ni, sebab Sultan Sulaiman ni sekitar dalam kurun ke-16. Jadi selepas daripada itu, wilayah itu tak membesar pun. Wilayah itu boleh kita katakan statik ataupun mengecil lah lepas pada itu. Selepas daripada ini berlaku hanya transformasi dari segi sistem lah. Dan Sultan, yang ini saya sekadar nak tunjukkan. Hari itu kalau tuan-tuan perempuan ingat, Sultan Murad II ini Sultan yang pada waktu itu meletakkan wilayah Aceh sebagai wilayah Osmaniyah. So dalam peta macam Aceh sebagai wilayah Osmaniyah. Okey, mari kita masuk sedikit sebelum kita nak cerita pasal kemerosotan tu. Osmaniyah ni, karakter dia ni unik, sebab kalau kita tengok sejarah daripada Saljuk lagi, kita dah nampak bagaimana the Turks then they mix with Persian. Ingat tak kita cerita pasal bagaimana dia ambil the intelligence of the Persian, the skills, kemudian the system, the bureaucracy, kemudiannya
dia pergi ke Eropah, dia jadi makin fleksibel. Dia dah bercampur pula dengan the Europe. So dia kahwin campur dan sebagainya, menyebabkan dia menjadi bangsa, satu-satunya bangsa dalam sejarah tamadun Islam lah. Sebab tamadun Islam sebelum tu Arab, kan? Tapi yang ini memang Turki yang multi etnik, kemudian multi religion juga. Di dalam masyarakat mereka macam-macam bangsa, macam-macam agama. Sebab dekat situ ada orang daripada Balkan, orang Albania, yang belah-belah Rom, yang kemudiannya orang Saki-Baki daripada Persian. Semuanya dibenarkan dengan agama masing-masing. Dan satu lagi, polyglot. Banyak bahasa. Sultan Muhammad Al-Fatih, kalau tak silap saya, 7 bahasa. Bahasa yang dikuasai oleh pemimpin-pemimpin Osmaniyah bukan sahaja bahasa Turki, tapi banyak bahasa. Dan bahasa-bahasa itu menyebabkan mereka, bukan semualah, tetapi sebahagian mereka kadang-kadang raja tu tak boleh, sultan tak boleh, dia gunakan dia punya pegawai. So pegawai dia mahir dalam bahasa pelbagai. Dan kemudian dekat situlah tiga karakter ni yang paling menarik kita tengok. Sebab disebabkan itulah mereka boleh, orang kata, nyawa dia panjang. 800 tahun kan. Flexibility dia pragmatis. Maksudnya pragmatis ni dia boleh, bila dia menghadapi satu perkara, dia akan melihat dari segi practicality. Apakah benda yang lebih praktikal banding teori. Jadi banyak yang kalau kita pergi satu-satu mungkin kita akan dapat tengok lah. Kemudian ini kita panggil dalam istilah Arab, mungkin kita panggil waqi'iyah. Bijak menyesuaikan dengan adat tempatan. Jadi kalau dia datang masuk ke satu tempat tu contoh wilayah Eropah yang baru, dalam sistem Osmaniyah kena bayar cukai, tapi dia tak ganggu sistem sedia ada yang ada bayar cukai juga pada landlord kan, Europe kan, bayar pada landlord. Dia kekalkan tetapi mengikut sistem dia, tanpa dia tukar. Maksudnya tukar landlord tu, kalau landlord tu dah memang orang Kristian lah, so diberikan kuasa kepada mereka masing-masing tanpa dia tukar letak dia punya pegawai. Jadi dekat situ perlahan-lahan masyarakat lebih mudah menerima kekuasaan mereka. Nanti kita tengok landlord ini, kita ada namanya yang dipanggil juga sebagai sipahi ataupun timari. Mereka ni pemungut cukai, asalnya Kristian, masuk 3 generasi mereka dah masuk Islam. Maknanya kecantikan, orang kata, cara mereka adapt tu kan, ditolerate dengan Kristian, dan perlahan-lahan mereka masuk Islam lah. Pada At the time of Muhammad Fatih rule, what was the percentage of non-Muslim members? yang itu saya tak pasti, cuma nanti ada satu data saya tengok, around almost 60% ke 40+%, taxpayers adalah daripada Kristian. Maknanya nak menunjukkan masyarakat tu ramailah, populasi tu. Sebab kalau di Anatolia, dekat situ tak berapa banyak. Nanti bila masuk ke Eropah, bila dia dah membebaskan Konstantinopel, kemudian wilayahnya makin membesar ke Eropah, dekat situ yang ramai orang Kristian. Walaupun dekat Anatolia ada juga orang Kristian, tapi dia tak sebanyak yang berada di sebelah sana lah, sebelah yang dipanggil sebagai Rumeli, sebelah Rom. Jadi dalam kurun ke-16, Osmaniyah ni terkenal sebab dia dikenali sebagai satu empire yang ada very structured army dengan very good bureaucracy. So dia ada the standing army pertama, yang orang kata standing dengan Rom dan juga Byzantine. Jadi ini dipanggil sebagai the best administered empire kurun ke-16. Dan dia punya comparison pada zaman itu adalah, nanti kita tengok peta, saya ingat saya letak, di sebelah Parsi adalah kerajaan Syiah Safawi, kemudian di sebelah India adalah kerajaan Mughal, dan di sebelah barat adalah Habsburg dan juga Romanova. Yang ini nanti akan membentuk satu kerajaan Rusia lah. Nanti akhirnya akan jadi Rusia Romanova ni yang kemudiannya
akan menyebabkan perang Crimea tadi. Kita akan tengok sikit. Ini antara sistem mereka lah. Sultan ada absolute power, jadi hanya waris sultan saja yang boleh jadi sultan. Jadi wazir ke apa semua tak boleh lah. Kemudian ada wazir, ini sebagai macam Perdana Menteri lah. Jadi dia ada menteri-menteri, kemudian ada Grand Wazir. Di sini ada advisor to the Sultan, Chief Minister. Kemudian di sini, yang ini sistem ni menarik. Yang ini setakat ini saya berbual dengan sahabat-sahabat dalam akademik pun tidak ramai yang membincangkan tentang konsep millet. Millet ini adalah konsep bagaimana yang saya pernah sebut, dia sama dengan Fanfang, sistem dekat China, Fanfang. Macam mana penempatan orang lain agama diletakkan satu tempat. Jadi Fanfang tu adalah penempatan orang asing, di mana di situ ketuanya adalah qadi. Kalau orang Islam kat China lah. Kalau yang Kristian, ketuanya padri lah. Kemudian kalau yang Hindu dan sebagainya, ada ketuanya. Kalau di Osmaniyah dipanggil millet. Ini adalah satu, orang kata, biro yang menjaga Armenia dan bangsanya, orang Kristian dengan bangsanya, orang Yahudi dengan bangsanya, yang ada dia punya wakil-wakil sendirilah. Kemudian gubernur-gubernur, ada bay. Ini kita biasa dengar, kalau kita dengar perkataan back tu bay. Dalam sebutan asalnya adalah bay lah. Kemudian dia ada military elite. Yang ini Janissaries, saya akan sentuh lepas ni. Yang ini sebutannya sebenar Yenicheri. Yang ini orang putih dia sebut Janissaries lah. Kemudian di bawahnya ada local administrator dan juga military. Dia ada, ini military elite, ini military biasa. Dan kemudian dekat sini tax collector yang tadi saya sebut, land owner. Ini satu sistem yang sangat penting untuk Osmaniyah, kerana di sinilah dia punya collection begitu banyak. Collection tu cukai dia. Dan di sini adalah askar yang antara askar yang paling ramai, askar berkuda mereka, sebab setiap tax collector tu dia ada tentera dia. Jadi apa yang diambil adalah untuk tentera, untuk kegunaan tentera. Jadi semua landowner dia walak kepada sultan lah. Jadi bila ada arahan, jadi semua keluar. Jadi dia bukan tertumpu dekat Istanbul saja ataupun Konstantinopel. Dia yang tertumpu dekat Konstantinopel hanya Yenicheri. Jadi kalau orang yang minat ni, kalau dia pergi masuk dari sistem birokrasi Osmaniyah, agak kompleks juga. Agak kompleks. Okey. Inilah expansion yang kita sebut tadi. Tengok. Paling besar dia dah bateri dah kurang. Kita tengok dekat Sulaiman the Magnificent. Ini dalam catatan Inggeris pun mereka memang salute lah Sulaiman the Magnificent. Sebab pada waktu inilah kuasa Eropah memandang kita tak boleh kalahkan Osmaniyah dah. Osmaniyah ini memang paling kuat dari segi ketenteraan, kewangan. Nanti kita akan tengok juga berapa banyak dia punya cukai yang dia kutip. Kemudiannya ada sedikit perkembangan selepas itu, tetapi agak sedikit lah. Maksudnya di Tunisia, ini semua adalah akibat daripada peperangan dan juga persahabatan mereka dengan Perancis. Jadi mereka boleh dealing lah. Dekat situ, hari tu Puan Shima ada sebut pasal Cyprus. Ni Cyprus. Jadi dekat Cyprus ni pun, ini adalah cerita bagaimana pada asalnya dia kalah. Osmaniyah kalah dalam perang, tapi disebabkan dia baik dengan Perancis, Perancis boleh nego dengan kerajaan Kristian yang lain, terpaksa memberikan, orang kata, ganjaran Cyprus kepada Osmaniyah. Jadi yang ini sejarah yang sampai ke hari ini sebenarnya, yang mungkin Where is Cyprus? Sorry. Cyprus di sini. Greece. Oh, okay. Itu kan Greece tu. Cyprus sini. Okay. Saya sempat pergi Cyprus. Dia tak membangun sangat negara dia. Tapi ada tinggalan-tinggalan kubu-kubu perang semua nampaklah. Cyprus partly under Betul, partly under Greek, partly under Osmaniyah. But
but not recognized by the world. The northern part. Macam Taiwan juga kan? Macam Taiwan, macam Somaliland ada satu. Nanti saya akan kongsi Somaliland sebab saya duduk sana 4 bulan. Nanti saya kongsikan tinggalan Osmaniyah dekat Somaliland juga. Somaliland hari ni dia tengah bangkit. China apa semua dia buat investment dekat situ tapi masih lagi tak diiktiraf. US pun ada buat investment dekat situ, masih tak diiktiraf. Tapi kerajaan-kerajaan Islam yang ini macam Somaliland kaya. Masyarakatnya pun boleh kita When you say tak diiktiraf, what are the disadvantages and what are the advantages? kalau disadvantages dia You cannot get help from cannot get any formal relationship with any other government. So even dia nak masuk Malaysia dia tak boleh guna pasport tu, pasport Somaliland. So apa sahaja yang melibatkan G2G tak boleh. Tapi sekarang bisnes boleh. So sebab tu orang bisnes lebih nampak laluan tu boleh, dia pun terus je redah. Macam China can do business in Cyprus, and they can go to Cyprus, but the Cypriot cannot travel to China. Is that what you mean? They still they can travel but not with the passport Somaliland lah. Macam saya kenal geng-geng Somaliland ni, most of them having more than one passports. So dia pergi guna pasport lain. Sebabnya dia pun ada political inilah apa orang kata chaos lah dengan dah lama dah antara the northern and the southern. So Afrika banyak jadi macam tu. Ini semua akibat daripada penjajahan. So the southern colonized by Italy, the northern British. So Somaliland ni Somaliland British. So sekarang dia punya hubungan rapat dia G2G hanya dengan Taiwan. Sama-sama tak diiktiraf. Jadi kalau kita tengok balik ni, Sulaiman, zaman Sultan Sulaiman ini sangat besar. Wilayahnya. Jadi utara Afrika ni semuanya di bawah Osmaniyah. Kemudian bagaimana wilayah Hijaz pun telah dapat dipegang sehingga mereka dijadi sebagai dipanggil apa the guardian of two holy cities. Kemudian di sebelah sini tak dapat. Kenapa? Di sini nanti kita tengok Chaldiran, di sinilah kuasa Syiah Safawi. Dan kalau kita pergi ke kanan lagi, Syiah dekat sini, Syiah Safawi. Kemudian di kawasan sekitar India, Pakistan ini adalah kawasan Mughal. Yang ni kita akan sentuh lepas habis kita punya tajuk. Inilah Osmaniyah. Okey. Ini dua sistem besar yang saya agak macam deep sikit ni supaya kita nak tengok apa yang menarik sangat dengan Osmaniyah ni. Dia dua sistem besar yang sangat penting. Ini dipanggil timar system. Timar inilah the tax daripada farmers. Jadi timar holder dia ada cavalry dia, tentera-tentera Osmani. Yang tentera ini dia umpama beginilah, kita sebutkan landlord tu adalah gubernur dan kemudiannya asalnya dia ambil cukai, dia ambil cukai daripada orang petani-petani yang mengusahakan tanaman atas tanah tu. Lama kelamaan dia orang panggil apa, bila dia dah jadi gubernur, dia beli pula tanah-tanah lain sebagai the state ownership. Ada state ownership. Sebelum ni individual je, kemudian state ownership. Daripada situ lagi banyak lagi cukai yang dapat dia kutip. Dia kira list out lah. Dia list out lah. Kemudian petani membayar cukai kepada treasury dan juga sipahi. Siapa sipahi ini? Sipahi ini juga adalah boleh kita katakan sebagai landlord yang dia sendiri ada logistik tentera dia yang dia jaga. Jadi sekurang-kurangnya dalam 100 ke 200 anggota tentera yang dia ada bagi setiap tanah yang dia ada. Jadi lagi banyak tanah, lagi besar hasil dapat, lagi banyak lagi kapasiti tentera. Jadi sistem timar ni bukan saja ekonomi tapi ketenteraan. Jadi financial okey, dari segi
tentera pun dia lebih orang kata maknanya seluruh kawasan Osmaniyah ada tentera dia. Dia bukan berpusat. Jadi tentera-tentera ini adalah tentera berkuda lah. Mereka ni tentera berkuda. So 42% of total revenues in 1527 adalah daripada cukai ini saja. Cukai daripada timar sistem. The tax tu dia ikut sama macam zakat dia. Bukan. Pada waktu ni bukan. Ini permulaan dalam sekitar ini. Ini adalah boleh kita katakan tradisi Saljuk. Jadi sejak zaman Saljuk lagi dia dah menggunakan tradisi macam ni. Dan tradisi ini yang menguatkan ketenteraan mereka lah. Kemudian ini total revenue Osmaniyah tahun sekitar kurun 16 ni 42% daripada timar saja. Daripada timar. Dan duit ni tak diganggu pun melainkan untuk ketenteraan. Kalau kerajaan kurang duit wakaf. Ini pun cerita menarik tentang Osmaniyah. Institusi wakaf dia cukup kuat. Kan? The wakaf institution memang orang kata sangat besar dari segi duit, dari segi bangunan, memang banyak masyarakat dia wakafkan. Jadi bila mana duit wakaf tak cukup, baru dia guna duit timar ni. Dan kalau dalam catatan ni saya dapat setiap Gubernur Jeneral memiliki kapasiti tentera dalam 1,000 orang dengan hasil sekitar 1 juta akçe. Saya dah tak ingat 1 juta akçe, tak sempat saya adjust berapa dengan duit sekarang. Nanti kita tengok ada sekali nanti cerita pasal akçe ni kita dapat tengok. Jadi keseluruhan dalam 1520-an keseluruhan tentera Osmaniyah yang ada pada waktu itu adalah 120,000 tentera disebabkan sistem ni. 120,000 itu adalah bilangan yang mengalahkan tentera Venice, Hungary, Habsburg, Mamluk, Safawi, semua tak boleh kalahkan. Jadi bilangan dia tu dah cukup besar dah. Bilangan tu sejak kurun ke-16 sampai kurun ke-17 tidak ada apa-apa kuasa luar yang dapat mengalahkan tentera Osmaniyah. Sistem yang kedua ini dipanggil Devshirme, yang kemudiannya akan diserapkan dalam tentera elit yang dipanggil Yenicheri. Ini pakaian dia. Ini yang tadi pun betul. Ini gambar pakaian mereka. Dan ini gambar tentera elit mereka. Jadi tentera mereka ada ranking dia, pakaian ada sedikit beza. Tapi dari segi pemakaian kita nampak lain sikit lah. Devshirme ni mungkin dah pernah pergi Turki kan. Bila pergi dekat Topkapi, macam mana dia ceritakan budak-budak yang tawanan perang daripada wilayah-wilayah Kristian. Mereka ini yang dilatih, dididik di dalam Topkapi untuk menjadi tentera elit. Mereka ni dilatih dan kemudian masuk Islam lah. Maksudnya dan mereka ini menjadi satu tentera elit yang dipanggil Yenicheri. Dari segi formation peperangan, Yenicheri akan letak di tengah, kemudian baru Sipahi tadi. Sipahi kiri kanan. Jadi yang ini adalah tentera orang panggil the foot soldier. The foot soldier dan mereka adalah tentera yang banyaknya direkrut daripada Balkan. Jadi Kristian Armenia, Albania, Bosnia, Bulgaria, Croatia, Greek, Serbia, mereka inilah budak-budak muda dalam umur belasan tu dia dah ambil dan kemudiannya dijadikan tentera. Jadi waktu tu Yenicheri ni memang satu tentera elit yang berkesan. Tapi masuk kurun ke-16, kita nampak semua cerita ni bila masuk kurun 16, 17 dia mula menunjukkan kemerosotan. Masuk kurun ke-16, praktis mengambil anak-anak Kristian ni sudah dihentikan. Kerana bila mereka dah masuk Islam dan juga ada pasukan tentera-tentera Islam yang lain, mereka nak anak mereka masuk dalam tentera elit. Siapa tak nak kan? Macam kita kalau kat Malaysia ni, kalau anak kita dapat masuk maktab tentera diraja, dia ada izah dia yang tersendiri kan. Jadi daripada situ mulalah anak-anak orang Islam yang masuk dan dilatih jadi Yenicheri dalam sistem yang sama. Dan betul-betul henti rekrut orang Kristian ni pada kurun yang ke-17 lah oleh Sultan Mahmud II. Itu pun terjadi sebab
pada kurun yang ke-17 itu sudah mula ada kurun yang bukan kurun ke-19 dah ujung 18 20 lebih. Pada waktu itu Sultan Mahmud ada rebellion daripada Janishary. Janishary ini dia rebel. Kita akan tengoklah dia punya perubahan tu dalam kurun ke-16 apabila orang-orang Kristian mula rasa dia tak bersama dengan Osmaniyah. Sebab sudah mula ada religious divide dalam pemerintahan tu, menyebabkan mereka rasa mereka bukan dah dengan Osmaniyah dan mereka nakkan kebebasan. Jadi kebebasan-kebebasan yang mereka hendakkan tu termasuklah mereka yang berada dalam Janishary mempunyai satu semangat kita kena lawan ni. Jadi perlawanan ini atau revolt yang telah dibuat terhadap Sultan Mahmud II ni menyebabkan dah sistem Janishary sudah dihentikan pada kurun ke-19 1826 lah. Yang ini ceritanya macam mana Mahmud Pasha ni, ini salah satu cerita berkenaan dengan seorang Janishary inilah. Dia mengikut sistem Devshirme, di mana Mahmud Pasha ni asalnya dia merupakan orang mana, Hungary ke? Orang saya pun tak ingat dah. Ya, Hungary rasanya. Dia ditawan pada 1427 dan kemudiannya mengikut sistem Devshirme, kemudian memimpin serangan ke atas Serbia. Kemudian waktu dia memimpin serangan itu, kemudian ada pula pro-Hungary yang mengalahkan pro-Osman yang namanya Michael Angelovic. Ini sebenarnya adik-beradik dia. Bila adik-beradik, jadi walaupun dia bukan Islam, kerajaan Osmaniyah menerusi hubungan adik-beradik ni, dia berikan juga macam orang kata pengiktirafan. Dia sebagai satu kerajaan yang cuba melawan satu kerajaan yang pro-Hungary, kerajaan kecil lah ni. Jadi Michael Angelovic ni dia lebih pro-Osman sebab adik-beradik dia ada dekat sini. Dan ini salah satu perkara yang menarik dari segi Osmaniyah, sebab tadi kita tengok flexibility dia dan juga dia punya pragmatis dia kan, menyebabkan dia tahu yang ini adalah ruang untuk kita dapatkan pengaruh. Jadi walaupun dia bukan Islam, dia berikan pengiktirafan sebab dia ada hubungan adik-beradik, dan kita tahu kalau ada hubungan adik-beradik ni maknanya kita boleh jalinan tu lebih trustable lah kan. Jadi dekat sinilah orang kata kebijakan politik lah. Yang kita tengok cerita ni semua ni, Osmaniyah ni adalah cerita politik sebenarnya, ya. Cerita politik, bagaimana mereka bermain politik kuasa dengan kerajaan-kerajaan bukan Islam. Dan latar belakang kuasa politik dalam sekitar kurun yang ke-15, kalau kita tengok, ini yang tadi kita tengok Osmaniyah, musuh utama mereka adalah Venice, dan sebelahnya kat situ tak ada tunjuk tu, Venice, Austria dan juga Spanyol. Ini adalah antara orang kata musuh besar, kerana mereka inilah yang menguasai Mediterranean, kawasan Mediterranean. Osmaniyah ni boleh kita katakan the guardian of the Mediterranean, sebab dia dah mengambil semua, boleh kita katakan sebahagian besar Mediterranean Sea. Penyebab kepada sebab itu hubungan dia tegang dengan Eropah yang tiga ini. Dan sejak kurun yang ke-15 ini sampailah kurun ke-18, inilah musuh yang utama mereka di sebelah barat. Kekayaan ini kat sini saya ada nota sikit. Kekayaan Osmaniyah pada waktu itu keluasan takbirnya 2.5 juta kilometer persegi, dan populasinya tuan-tuan dan puan tahun sekitar 1580-an adalah ini dah ni pertengahan 15 kan. 1580-an populasinya adalah sekitar 25 juta rakyat. Maknanya lebih kurang kita sekarang berapa? 30 lebih dah. Maknanya mungkin 20 tahun kita dulu. Tapi mereka pada tahun 1580 sudah 25 juta rakyat dia. Jadi dekat situlah dia dikenali sebagai satu kerajaan yang besar dengan populasi yang besar. So dia ada resources yang sangat besar, dan dia juga mempunyai sumber manusia dan ekonomi yang sangat kuat. Sebab itu Osmaniyah sangat terkenal, khususnya zaman Sultan Sulaiman, sebagai the military might and the great power
dalam di Empire, di Europe Empire lah. Osmaniyah selepas pembukaan 1453 oleh Muhammad Al-Fatih, dia mula menjadi kuasa naval. Sebelum tu dia ada kuasa darat. Ini bangsa Turki ni memang hidup dekat darat. Tapi kemudian apabila mereka telah membuka Konstantinopel, bermulalah mereka menguasai kawasan Mediterranean. Dan kawasan ini penyebab kepada yang tadi saya sebut, konflik-konflik dengan pelabuhan-pelabuhan besar. Jadi kita tak boleh pisahkan. Bila kita tengok balik, isu politik ni dia terkait juga dengan isu duit, maknanya perdagangan. So trade dan juga politik dia berkait. Sebab itu bila mereka dapat menguasai ini, dalam masa yang sama dikatakan dia menguasai bukan saja perdagangan tapi menguasai politik di Mediterranean. Sebab itu menjadi musuh yang ketat, kerana dekat situ ada pelabuhan Konstantinopel, kemudian ada pelabuhan yang merah dekat situ, ada Venice, dan satu lagi Barcelona, Sepanyol. Jadi Al-Fatih bila mana dia dapat membuka Konstantinopel, dia bukan saja dikenali sebagai istilah The Kaisar, nanti saya tunjuk ada 4 istilah bagi dia, tetapi dia juga dikenali sebagai penakluk dua tanah. Maksudnya tanah Rumeli maknanya kawasan ni lah, Rumeli sebelah Eropah dan Anatolia sebelah Asia. Jadi ini satu-satunya yang dapat menguasai kiri dan kanan. Juga menguasai 2 laut, Laut Aegean dan juga Laut Hitam. Dan ini juga adalah laluan perdagangan ke Rusia. Jadi boleh dikatakan sangat strategik kawasan ini, dan peluasan yang kita sebut tu memang menunjukkan Osmaniyah sebagai satu kerajaan atau empire yang sangat besar. Dan bila kita tengok top couple, ada tak saya letak ini top couple top couple ini melambangkan kekuasaan mereka, tetapi mereka tak tunjukkan ciri-ciri Islam atau ciri Arab. Dia tak tunjukkan ciri Parsi. Dia gabungan macam-macam kesenian, termasuk kesenian Eropah, terutamanya Byzantine, Kesultanan Mamluk pun dia ikut juga kesenian mereka, kesenian Itali. Ini jalan masuk dia. Kau semua pergi dah kan? Tok Kapal Sarai. Istana Tok Kapal ni kalau nak pergi memang sehari suntuk. Saya pergi separuh hari tak sempat, rupanya tak puas. 2 kali pergi Memang satu seni bannernya sudah mengagumkan. Kalau kita tengok dia punya map ni, kita masuk daripada sini kan, kemudian dekat sini nombor 3 tu Dewan. Ini adalah Dewan Rakyat dia. Di belakang tu nombor 5, situ Haram, di mana tempat yang sering dimomokkan oleh penulis-penulis barat, mengatakan tempat konkuban kan, tempat konkuban. Sedangkan itu merupakan tempat orang panggil private quarters untuk isteri dan juga hamba lah. Kita ada hamba lah, sistem hamba, wanita saja, tapi dilatih secara orang kata secara eksklusif. Latihan mereka ni supaya mereka pandai dari segi keilmuan, dari segi skill-skill yang lain, semua khas. Kita tak boleh masuk. Waktu saya pergi hari tu, lelaki pun tak boleh masuk sekarang. Saya tak tahu kalau sebelum ada lagi tempatnya. Sekarang dia telah dijadikan sebagai muzium lah. Orang tak tinggal. Jadi dekat situ Sultan pun duduk di kawasan private quarters ini. So belakang dia tu ada harem. Jadi dekat situ perempuan, isterinya, anak-anak perempuan pun dilatih di situ. Kemudian di sebelah tengah ni Tok Kapal. Di sini adalah library dia. Kemudian di sini juga ada sekolah. Di sini adalah dapur umum. Bukan dapur umum, ni dapur khas untuk orang dalam. Sebab dapur umum yang biasa diwakafkan. So dapur-dapur ni saya terkejut bila diceritakan setiap dapur ni dapur untuk dessert je. Ini dapur untuk buat roti je.
Jadi dia ada dapur-dapur khas. Dan sistem-sistem mereka ni sangat sistematik. Bahkan ada satu pintu, saya dah tak ingat pintu yang mana, kalau tak silap sebelah sini. Bila masuk ke situ, semua tentera tak boleh naik atas kuda. Hanya sultan saja. Laluan untuk sultan, laluan di sebelah sana, orang lain semua tak boleh lalu situ. Jadi sangat sistematik. Jadi keluasan ni, kalau ada tak saya tulis ini gambar aerial view. Dibina zaman Muhammad Al-Fatih bermula 1459, maknanya 7 tahun lepas dibuka Konstantinopel. Kemudian dibina dengan keluasan sekitar 170 ekar. Populasi dalam ni 4,000 orang. Jadi dekat sinilah tadi yang kita sebut Janissary dilatih di sini. Sekolah tentera di sini. Sekolah kemahiran pun di sini. Tapi ini memang khas di bawah sultan. Jadi tentera elit di sinilah tempatnya. Kalau kita pergi di sebelah ujung, sekarang dah jadi tempat muzium simpanan barang-barang Nabi kan. Sahabat ada disimpan di situ. Memang diambil daripada Mesir dulu. Itu sahih ke? Betul. Rambut Nabi itu sahih. Ya. Menurut apa yang saya tahulah. Tapi yalah, dia sekadar simpanan lah kan. Dia yang jadi isu ni bila orang memuja-muja. Kan, memuja-muja lebih-lebih ni. Macam isu capal lah. Capal tu tak salah. Memang betul Nabi ada capal, dan capal yang Nabi pakai itu memang ada barakah dia lah. Yang Nabi pakai. Tapi yang capal yang sekarang dia simbol. Jadi kalau itu boleh mengingatkan anak muda kepada Nabi, alhamdulillah lah, baguslah. Tapi bila dia ianya macam dipuja-puja, dilebih-lebihkan, idealize tu kita rasa melebih sangat. Rambut juga tak sedap cuci pakai rambut belakang sikit kan? Saya pun dah tak ingat. Nak tangkap gambar pun dia tak bagi. Masuk dalam tutorial dia tangkap gambar. I saw the spot dekat Betul. the sahabat punya spot. Suat Sayyidina Umar besar. Sayyidina Umar ada banyak sahabat. I have a question mark when I saw that because ada gambar binatang dekat ujung spot. Tak pasti sebab susah untuk Satu question mark jadi betul kan? sebab susah untuk kita maksudnya nak kaji barang tu sendiri, sebab kita tak dapat akses kan yang betul-betul. Maknanya mungkin ada rekod yang lain. Sebab mungkin saya percaya pedang ni bukan satu. Pedang pun ada banyak. Kemudiannya pedang-pedang ni juga mungkin replika ke. Kemudiannya satu pedang-pedang ni juga mungkin seperti mana yang kita tengok sebelum-sebelum ni pun, simbolism ni diambil juga daripada tamadun lain. Kadang-kadang yang berbentuk binatang tu daripada Parsi. Yang lain jadi kita tak boleh nak kata. Bagi saya wallahu alam je lah. Maknanya betul tak betul tu tak penting kan. Maknanya ada, kalau betul betul lah. Maknanya kalau tak betul pun tak mengganggu lah dari segi keimanan kita. Tapi yang saya difahamkan memang itu memang betul, yang memang diambil daripada simpanan di Mesir. Sebab bila mana berlaku peperangan, Mesir yang banyak menyimpan simpanan-simpanan ni. Dan ada sebahagian diserahkan, ada sebahagian masih ada di Mesir. Jadi kalau kita tengok ni keluasan ni, penat ni jalan penat. Saya buat kira-kira 10 kali ganda istana lama kita. Maknanya istana kita tu kecil je, 10 kali ganda lah keluasan dia tu. Tapi kita punya istana tanah besar, pagar je, dalam kecil je kan bangunan. Ini sebesar-besar bangunan, sepenuh-penuh tanah. Dan di sinilah banyaklah cerita-cerita yang kalau tuan-tuan perempuan ingat waktu saya tunjuk satu istiadat, ada gambar yang dilukis oleh pelukis Itali tu. Istiadat tu berlaku di sini. Satu istiadat. Jadi kalau kita dah dapat tengok gambaran-gambaran tu, bila kita pergi, kita dapat bayangkan betul. Dan panji peperangan Nabi ada disimpan dan ditanam di sini. Di depan tu. Di betul-betul di tempat yang orang kata apa, tempat perkumpulan dalam istiadat-istiadat rasmi lah. Selepas kejatuhan Osmaniyah, ini tak dikira sebagai istana lagi dah. Jadi kerajaan Republik Turki meletakkannya sebagai muzium saja. Jadi istana terbesar adalah istana ini.
Dolmabahce. Dolmabahce ni kecil je sebenarnya. Kalau yang tadi 170 ekar, yang ini 11 ekar saja. Lebih. Tetapi apa yang terjadi ialah bagaimana Sultan Abdul Majid tadi yang memperkenalkan undang-undang sekular tadi, zaman Tanzimat tu, dialah yang membuat keputusan untuk membina Dolmabahce. Dia tak nak tinggal di sini, membina Dolmabahce kerana nak ikut seni bina barat. Jadi kalau tuan-tuan perempuan pergi, datang ke sini, lepas tu pergi ke Dolmabahce, terasa beza. Pergi Dolmabahce tak? Pergi tak? Sebab Dolmabahce dikekalkan sebagai istana. Dan Dolmabahce daripada Bosphorus kan. Dolmabahce juga seni bina dia sangat barat. Dengan haiwan, dengan motif-motif yang tak seperti mana kalau kita tengok zaman Osmania. Jadi memang kalau kita pergi sendiri, kita dapat rasa dia punya izah dia lain. Di sini lain, pergi sana terus ini bukan kerajaan Islam ni kita rasa kan. Tapi itulah yang terjadi. Betul-betul tepi Bosphorus. Dan pembinaan istana ni juga agak kontroversi, kerana pada waktu itu kerajaan sudah pun menanggung hutang yang banyak. Dia pergi buat pula tahun, sekejap saya tengok, kurun ke-17 Dolmabahce tahun di exact year saya tak catat pula, tapi tahun kurun ke-17. Maksudnya dah itulah era kejatuhan tu tadi. Era kejatuhan. Kemudian inilah yang kita tengok panggilan Muhammad Al-Fatih. Panggilan Muhammad Al-Fatih gunakan istilah-istilah memang istilah yang terkenal di Rom sebagai Kaisar dan juga Basilius. Dan ada masanya dia menggunakan istilah Kagan, ini istilah daripada Saljuk dan juga Sultan. Jadi ini istilah yang meletakkan Muhammad Al-Fatih ni Eropah pun dia, Asia pun dia. Jadi raja yang sultan yang sangat besar lah dia punya kuasaan dia. Dan kejayaan Al-Fatih ni sangat menarik untuk kita tengok dulu sebelum mencerita kemerosotan. Tadi saya dah sentuh sedikit kemerosotan, tapi kita nak tengok Al-Fatih ni pemula kepada perkembangan tadi, sebab kemodenan yang tadi yang saya sebut pembaratan tu, sebelum ni saya silap, saya letak era penghujung Osmania itu adalah era kemodenan, yang mana kebanyakan penulis barat tulis modernization lah. Tetapi bila saya kaji bersama dengan sahabat saya kata bukan, kita jangan sebut kemodenan, sebab Al-Fatih dah buat dah kemodenan. Lebih moden daripada Europe pada waktu tu. Dan sebenarnya itu adalah pembaratan. Kemodenan ni sebab pada waktu itu infrastructure, construction boom, macam-macam bangunan naik. Kemudian yang paling famous covered market, Grand Bazaar. Grand Bazaar kita pergi tu, itu sudah lama ya. Dalam tempoh Muhammad Al-Fatih punya kekuasaan dalam sekitar 30 tahun kalau tak silap saya, 30 tahun, populasi dia meningkat 500%. Maknanya perkembangan masyarakat hidup senang kan, dan kemudian sistem kesihatan dan sebagainya semua. Baby boomers Macam mana? Baby boomers kan. Dan yang menarik tadi kita sebut tentang flexibility, mereka teruskan legasi Byzantine. Mereka tak kata kita punya ciri kita sendiri, jadi kita buang. Ini yang saya sebut sebelum ni, dan banyak kali saya sebut tentang civilization ini adalah dia adopt and adapt kan. Maknanya kalau civilization tu memang hebat, tak salah untuk kita gunakan, untuk kita kembangkan. Dan itulah yang diteruskan oleh Al-Fatih. Kalau kita masuk ke bandar Istanbul tu pun tinggalan Rom, tinggalan Byzantine ni, bangunan-bangunan tak ada pecah kan. Dijadikan ada yang pintu gerbang besar tu, kalau Puan Syimah ingat. Pintu gerbang besar tu kalau ikutkan tak ada fungsi sangat, sebab sekadar pintu gerbang, sekarang laluan jalan ni lah. Tapi dikekalkan di situ, dijadikan pula terusan air. Terusan air atas tembok tu. Oh, itu sistem yang cukup menarik Osmania buat.
sistem-sistem yang sebenarnya memang legasi Byzantine, cuma ditambah baik. Dekat dengan Fatih ni kan? Dekat dengan Fatih. Betul. Antara yang lain, dia di Kulir ni istana baru. Mehmet Al-Fatih yang bina, tapi dia tetap letakkan ciri Byzantine. Ciri Golden Gate ni. Nama-nama bandar dekat sekitar Turki ni pun kebanyakannya dikekalkan daripada nama-nama dulu. Nama-nama Rom, nama-nama zaman Byzantine, termasuklah Konstantinopel. Jadi Konstantinopel, bila mereka ambil alih, mereka menggunakan nama Konstantinia. Daripada bahasa Arab Konstantinia, ia Konstantiniye dalam bahasa Turki. Dan kemudian lepas pada itu baru dia tukar kepada masyarakat pada waktu itu. Dari segi kerajaan masih menggunakan Konstantinia, tapi masyarakat menyebutnya sebagai Islambul. Kawasan umat Islam. Dan kemudiannya dia dah berubah menjadi Istanbul lah. Jadi penggunaan nama zaman Al-Fatih Konstantinia. Jadi dikekalkan. Ini Grand Bazaar lah. Grand Bazaar yang nak apa semua ada lah. Oh, rambang mata ni, ibu-ibu tak boleh pergi. Dan inilah covered market. Kalau disebut pasal covered market memang terkenal Osmaniyah. Jadi ini tradisi-tradisi yang terkenal. Turun ke 16 kan? Kurun ke 15 lagi. Kemudian yang ini, yang tadi yang apa nama tadi, Yadi Kulir. Yadi Kulir inilah satu-satunya istana ala Byzantine dengan bentuk star, dibina oleh Al-Fatih. Kalau tengok, ini binaan Byzantine, tapi rupanya bukan. Ini adalah binaan oleh Al-Fatih, mengekalkan ciri-ciri Byzantine. Saya pun tak pergi. Saya dapat gambar pada internet je ni. Okey. Perkembangan kekuatan kerajaan Osmaniyah ni, dia melibatkan yang tadi kita sebut tu, yang adopt and adapt civilization. Transfer of knowledge tu, bila dia perang dengan Venice, Spanyol, Austria, Hungary semua ni, sebenarnya dia belajar military technology. Apa yang ada orang tu ada, kita belajar. Daripada situ ada kebanyakan tawanan, dia kerah bekerja dalam bidang yang dia mahir. Jadi bidang persenjataan. Ada setengah mereka mesti orang Kristian dan Yahudi, dan ada yang mana yang masuk Islam, yang tak masuk Islam dikekalkan. Dia yang ada kepakaran, dia tawarkan kepakaran secara sukarela kepada Osmaniyah. Dan dekat situlah permulaan kepada kehebatan Osmaniyah ni dalam peperangan menggunakan senjata, persenjataan. Jadi ada First Artillery Sultan Bayazid, Standing Infantry Sultan Mehmed. Yang biasa kadang-kadang kita cari tengok gambar-gambar yang ada, tunjuk pakai pedang je. Sebenarnya mereka dah mula pakai senapang, pakai meriam. Yang ini jarang juga diceritakan oleh kebanyakan orang, kerana kita tak tengok bagaimana Al-Fatih telah berjaya membentuk dan melatih Yanishari menggunakan senjata. Kemudian mereka menjadi the gunpowder empire dia panggil. Memang 3 empire yang besar, iaitu Osmaniyah, kemudian Osmaniyah berperang dengan Safawi. Safawi pula belajar ilmu yang sama. Safawi pun menjadi kuasa kedua terbesar. Kemudian Mughal pun sama. Jadi semua ni adalah kerajaan Islam yang sebelah menyebelah. Okey. Kemudian peristiwa yang paling besar yang mana penggunaan meriam dan senjata sudah mula digunakan adalah Perang Chaldiran ini. Perang Chaldiran. Saya cari gambar-gambar yang ada. Hanya gambar ini yang saya jumpa yang tunjukkan ada meriam. Yang lain masih lagi tunjuk pedang. Sedangkan sebenarnya ini adalah kemenangan besar bagi Osmaniyah. Kerana pada waktu ini di sebelah timur, di sebelah sini, di sebelah timur sini, ini Anatolia, di sebelah timur sini kerajaan Syiah tadi, Safawi. Dan di dalam Anatolia ada satu pengikut dipanggil Serban Merah, Kizilbash. Pengikut Kizilbash ini dia adalah pengikut Syiah. Pengikut Syiah,
Dan mereka ini menampakkan sokongan yang lebih kepada Safawi. Jadi ini adalah threat bagi government. So threat bagi Osmaniyah. Jadi Osmaniyah mendapatkan fatwa daripada ulama mereka. Pada waktu itu Sultan Salim, kalau tak silap saya, Sultan Salim betul, Sultan Salim I. Dan difatwakan bahawa mereka ini kafir dan halal darahnya. Jadi diarahkan pembunuhan 40,000 Kizilbash dekat kawasan sempadan Turki sekarang ni, kalau kita katakan sempadan Turki Iran lah. Kizilbash ini diarahkan kerana mereka dikira sebagai bughah, maknanya menentang kerajaan. So dari segi fiqah, orang menentang kita boleh bunuh lah. Jadi dibunuhkan, pembelut. Perdagangan laluan sutera pun dihentikan daripada Iran. Dan pada waktu itu Shah Ismail Safawi, ya, Sultan kerajaan Safawi Syiah ini, dia mengutuk Sultan Salim. Dia mengutuk dan dia memainkan, mengapi-apikan slogan yang mengatakan Sultan Salim membunuh umat Islam. Tapi dalam fatwa Sultan Salim dapat adalah mereka tak dikira sebagai Islam dah, sebab mereka Syiah. Maka pada waktu itu sebahagian Yeni Cherry tadi dia jadi kalut, nak sokong Sultan Salim ke tak nak sokong, jadi nak pergi ke tak nak pergi. Tapi pada mulanya mereka tak nak. Dan apabila berkumpulnya tentera-tentera Safawi di Chaldiran, pada waktu itu baru dia rasa, oh ini betul buah. Dan pada waktu itulah baru Yeni Cherry betul-betul sama-sama, dan mereka menentang menggunakan persenjataan yang ada. Ini gambar Yeni Cherry dengan, tengok ni, ada senjata dia, ada senapang dia. Kemudian yang ini yang ada meriam. Dan inilah permulaan penggunaan senjata oleh Osmaniyah di dalam peperangan yang menyebabkan mereka menang besar. So inilah menang besar yang pertama yang berterusan. Asalnya untuk menentang Kizilbash. Kemudian Shah Ismail terus menentang dan dia teruskan penentangan sampai ke Safawi, kerajaan Safawi. Sehinggalah kerajaan Safawi kalah. Selepas betul-betul kalah, baru dia pergi turun ke selatan menghadap Mamluk. Tuan-tuan perempuan ingat lagi, memang kawasan-kawasan ini sebenarnya adalah kawasan-kawasan daripada keturunan Turki juga. Bangsa Turki juga. Mamluk tu bangsa Turki juga. Mughal pun sama. Safawi dia mix, dia lebih kepada Parsi lah. Okey. Dan berakhirlah konflik dengan Safawi dan wujudlah satu perjanjian Zuhab di mana okeylah kita damai, dan itu adalah kawasan yang kita bagi pada Turki. Maknanya Osman Empire ambil Iraq, ambil Armenia. Kemudian di kawasan Safawi ini mereka kekal dengan kawasan yang mereka ada, tapi kemudiannya ada satu kuasa daripada Bukhara, kuasa Islam yang lain, juga mereka mempunyai konflik. Kerajaan itu adalah kerajaan Sunni dan juga memberikan sebahagian, jadi kawasannya menjadi kecil lah. Tapi kemudiannya mereka tidak lagi bertentangan lah. Safawi ini adalah perjanjian damai mereka pada bila tahunnya 1639. Inilah Gunpowder Empires. Turki atau Osmaniyah, Safawi, Mughal. Nanti kita dah habis cerita pasal Turki, nanti kita akan pergi kepada Mughal dan juga Safawi sedikit. Sebab dekat sini pun menarik bila kita tengok macam mana bangsa Turki ni masih mengekalkan adat mereka dan sebagainya. Dan kemudiannya ada ajaran sesat dekat sini. Yang ini dah memang sesat. Kemudian ajaran sesat pula mula wujud dekat sini. Ini pun untuk melambangkan bagaimana perubahan-perubahan ketamadunan kita lah. Okey. Dia betul rentetan. Turki support Armenia. Iran support Azerbaijan. Most of Azerbaijan are Shia. Betul Azerbaijan. Saya ada sahabat juga ajak ke sana. Dekat situ pun masih ada api yang menyala tak berhenti lagi daripada zaman Parsi dia kata. Dekat Azerbaijan. Jadi itulah bila kita faham cerita sejarah awal ni, apa saja yang berlaku hari ini memang rentetan yang lama.
yang kita sebut Xinjiang pun sama, kita sebut tentang Armenia hari ini, kita sebut pasal Crimea pun nanti pun sama juga. Dia memang sudah lebih awal lagi, seawal kurun ke-16 17 kan. Jadi yang Sultan Babur ni nanti pun dia belajar daripada orang Turki, dia ambil pakar orang Turki. Yang ini pun daripada orang Turki juga, orang Osmaniyah lah maksudnya. Jadi ini sangat terkenal dalam sekitar kurun ke-16 17 ni sebagai gunpowder empires. Nanti kita akan tengok satu kaitan dia, bagaimana dekat Bengal ini didapati adanya meriam yang digunakan oleh kerajaan Melaka. Jadi dekat situ nanti kita dapat tengok kaitan-kaitan yang ada. So kalau kita perhatikan keadaan yang terjadi dalam kurun 15-16, ini adalah konflik di sekitar Eropah dan juga Asia, dalaman, maknanya dalaman Osmaniyah. Sedangkan penjajah waktu tu dah mula jalan dah mula bergerak ke arah kita di Asia. Dan pada waktu itu Osmaniyah susah untuk memberikan bantuan, walaupun mereka tahu dan maklum dan cuba menghantar bantuan. Mereka pernah dihalang oleh Portugis dekat Laut Merah. Jadi konflik di sini sahaja sudah memeritkan mereka dengan beban kewangan, dengan tentera yang semakin besar, makin ramai, tapi dah tak ada pula duit nak dibayar. Peperangan demi peperangan dengan negara-negara Eropah penyebab kepada agak sukar untuk mereka menghantar bantuan ke sini. Cuma sekali je pernah dapat dengan dengan Aceh. Okey, kemudian yang tadi kita sebut bila Safawi dah kalah, dia bawa kepada menyerang kawasan Mamluk. Dan di sinilah mereka mendapat hasil yang lagi lumayan, kemuncak pada zaman Sulaiman 1527. Osmaniyah punya hasil 277 juta akçe, ni duit dia. Hari ni punya nilai. Saya rasa tak ada kerajaan, mana-mana kerajaan hari ni yang ada hasil sebesar ni. 700 juta USD. 1/3 padanya saja sudah daripada Mesir. Maksudnya Mesir merupakan satu, orang kata, khazanah besar lah bila dapat menguasai Mamluk. Jadi dekat sinilah pertambahan kuasa, dan kemudiannya begitu juga dengan Haramain telah dapat dikawal oleh Osmaniyah. Laluan Mediterranean menjadi sangat penting, laut tadi, sebab disebabkan hasil yang banyak pada Mesir, perdagangan jadi sangat aktif antara Istanbul dan juga Kahirah. Itu adalah lanjutan lah. Yang tu pun Mamluk, nanti kita akan sentuh khas Mamluk. Ini mata wang, sekadar nak tunjuk mata wang mereka. Okey, ini antara sebab. Kita habis berapa 12 12.5. Sebab perluasan kuasa yang berjaya, banyak penulis mengatakan sebab jihad. Sebab semangat jihad yang dimainkan oleh Osmaniyah. Tetapi kajian-kajian yang lain membincangkan tentang jihad ini, rupa-rupanya ia bukan seperti holy war lah, bukan jihad ke atas kufar. Strategi Osmaniyah ni agak unik berbanding kerajaan-kerajaan Islam sebelum ni. Memang jihad ke atas kufar, tapi ini jihad ke atas musuh politik je. Maknanya dengan Kristian pun dia boleh bergabung. Osmaniyah ada juga bergabung dengan kerajaan Kristian. Dan tindakan strategik yang mereka buat ini dua: bersahabat dengan Kristian dan mengambil kesempatan atas perpecahan sesama orang Kristian. Jadi mana yang mereka perangi, mereka perangilah. Jadi kalau macam contoh dengan Perancis, memang orang bukan Islam juga, tetapi dia berkawan, maksudnya berseteru sama-sama untuk menentang ally. Dia menentang musuh politik mereka. Jadi dekat sini bila dikatakan panggilan jihad agama tu bukan semata-mata agama, dia adalah jihad politik lah, jihad politik. Jadi musuh politik, semangat itulah yang dibawa. Dia berbeza, nanti kita akan tengok. Ini gambar yang saya ambil ni 1914. Ini baru bawa semangat Islam. Ini apabila tadi yang saya sebut, bila pada penghujungnya tadi dah semakin merosot,
cubaan untuk membangkitkan balik nilai Islam tu, baru kat situ ada jihad Islam. Jihad Sultan Abdul Hamid. Ya betul, Sultan Abdul Hamid. Sultan Abdul Hamid boleh dikatakan banyak cubaan yang dia buat, dan era itulah hubungan rapat kita alam Melayu kan, dengan Sultan Abdul Hamid yang sangat banyak dia punya sejarah dia. Antaranya siapa orang Perak boleh banggalah dengan Perak. Perak buat kutipan untuk bantu Osmaniyah bayar hutang. Jadi Sultan Abdul Hamid banyak usaha untuk membayar hutang yang tadi banyak tu. Memang sampai Sultan Abdul Hamid pun tak selesai. Dan usaha itu disokong oleh kerajaan-kerajaan Melayu. Walaupun kita tak hantar banyak, tapi kita nak juga bantu. Yang itu menarik. Kemudian dalam doa-doa khutbah Jumaat dimasukkan nama Sultan Abdul Hamid. Kami cuba mendapatkan teks asal. Teks asal tu rupanya tak dapat diakses umum. Teks asal yang menyatakan mendoakan Sultan Abdul Hamid tu ada, antaranya di Muzium Diraja Kesultanan Johor. Jadi diarahkan seluruh Johor membacakan doa. Sebab Kesultanan Johor rapat dengan Osmaniyah, Sultan Abdul Hamid. Sebab Sultan Ibrahim dapat pingat Osmaniyah. Dan juga kita akan tengok nanti bagaimana dua daripada yang boleh kita katakan haram lah, perempuan haram yang dihadiahkan kepada Sultan Johor. Itu yang bawa kepada Said Naqib Alatas, Hushamuddin Tun Hussein On, siapa lagi, Bank Negara Zeti Akhtar kan. Semua tu keturunan mereka. Tapi disebabkan penulisan barat ini meletakkan sebagai concubine, nampak tak cantik. Sedangkan kalau difahami dengan betul, haram tu adalah tidak logik bagi seorang sultan dihadiahkan dengan hanya gundik, concubine, tetapi dihadiahkan dengan wanita-wanita elit yang dilatih sebenarnya. Jadi yang itu yang sedang diusahakan lah. Sebab baru-baru ni je, baru kurun yang ke-20 ni baru orang sedar dan cuba nak memperbaiki salah faham ni. Ini kebijakan Osmaniyah juga. Apabila sejak pada zaman Osman lagi, sebelum mereka berkembang besar, anaknya Orhan Ghazi ni pun dah mula kahwin campur. Dikahwinkan dengan bangsa Kristian, kemudiannya bila dikahwinkan, ini nama-nama mereka lah, dengan anaknya tu Cantacozenus ni, penyebab kepada dia dapat tanah pula nanti. Jadi ini adalah jalan-jalan strategik sebenarnya. Bila dia kahwin, jadi dia dapat jadi orang Eropah lah. Jadi di sana, sebagai contoh, yang inilah asalnya mereka di sebelah Anatolia. Ini Anatolia. Kemudian apabila dah berkahwin, kali pertama mereka menyeberang Dardanelles Strait ini menuju ke Thrace. Ini adalah kawasan keluarga isteri dia, Thrace. Dan diberikan pula tanah dekat Chimpe ni. Jadi itu antara strategi menarik yang memudahkan lagi perluasan kuasa. Dan kemerosotan Osmaniyah ini secara umumnya banyak dibincangkan adalah sebab kelemahan tadbir urus. Peperangan jangka masa yang sangat panjang, memang betul, sangat panjang. Kemudian jihad kital ini, jihad masuk ke atas kufar. Sorry? It's much shorter than Andalusia. Andalusia is almost 800 years, kan? Tak, dia lebih lagi. Yang ini waktu kemerosotan saja, daripada 1566. Daripada 1453, kan? 1453. So 1453 sebab Andalusia dia terpecah, dia bukan satu kuasa yang bertahan lama, dia terpecah dua, Granada dan juga Andalusia kan. Jadi kalau digabungkan memang nampak 800. Tapi kalau yang ini memang solid Osmaniyah daripada awal, maknanya 1453 dalam sekitar 500 tahun, 600 lah, 500 ke 600 tahun begitu. Jadi penghujung dia tu pun kemerosotan tu taklah yang tadi saya katakan
terus merosot, dan kebanyakan mengatakan memang selepas Sultan Sulaiman dia terus jatuh. Tapi sebenarnya makan masa lah. Makan masa tu hampir berapa tahun ni? 300 lebih lah kita katakan. Dan laluan baru yang ini semua saya dah sentuh tadi. Campur tangan wanita istana, yang ini saya tak sentuh tadi. Kemudian gaya hidup mewah yang tadi pergi buat istana baru. Revolusi perindustrian. Jadi di kala kerajaan pada waktu itu penuh dengan peperangan, dia tak sempat nak buat kemajuan. Maksudnya dari segi yang tadi kita tengok industri percetakan itu pun lambat oleh Osmania. Tapi di Eropah sudah mula ada kapal wap, enjin dan sebagainya, sangat cepat. Dan sebab itulah pada penghujungnya Sultan Abdul Majid sudah mula melihat kepada Eropah lah yang lebih maju daripada Osmania. Dan akhirnya mereka mengikut cara Osmania, cara apa nama ni, Eropah. Jadi stereotip kemerosotan yang disebut adalah, kata dalam catatan Turki pun, nasihat nama itu pun menyatakan selepas Sultan Sulaiman jatuh. Memang betul, tetapi kita boleh katakan lebih adil lagi, ialah sebenarnya maksudnya memang dia, orang kata the largest expansion was during Sultan Sulaiman lah. Tapi dia punya kemerosotan tu tidaklah terlampau mendadak. Jadi dia akan merosot sedikit demi sedikit. Dan antara hujah ilmuwan yang lain mengatakan, kalaulah dikatakan betul-betul merosot, kenapa 1683 dia masih boleh ikut Battle of Vienna, satu battle yang sangat besar, yang boleh menawan ibu kota Habsburg dan juga Holy Roman yang tak ada satu kuasa pun yang pernah cuba menawan. Jadi pada waktu dia merosot pun masih lagi boleh sebenarnya. Wilayahnya yang tadi yang kita sebut wilayah yang ada tu boleh dikatakan tidak dijajah oleh wilayah yang lain sehingga masuk kurun ke-20 barulah. Itu pun dia kalah disebabkan oleh perjanjian-perjanjian. Masuk perjanjian, okey, bahagi-bahagi kawasan wilayah. Dan perjanjian-perjanjian itulah yang pada asalnya menarik. Saya bila baca, saya rasa ialah kesian jugalah kita berpegang pada perjanjian. Jadi sebab mereka berpegang pada, okey, kita dah berjanji, maka kita, orang kata apa, kotakan janji kan. Tapi rupa-rupanya musuh-musuh Islam ni tak, kan. Sejak dia dah tahu rupanya nak kalahkan orang Islam ni bukan lawan, masuk perjanjian, dia menipu dengan perjanjian. Semua, boleh dikatakan semualah, kebanyakan lah saya katakan. Sejak penjajahan berlaku pun, kita pun ditipu juga. Sepanyol masuk ke Filipina pun. Jadi banyak penipuan yang telah berlaku lah. Jadi pada kurun 16-17, ini tadi kita tunjukkan, kalau di sebelah timur, musuhnya adalah umat Islam juga sebenarnya. Tapi Islam Syiah dan juga Islam di Punjab, di apa nama ni, di apa, Mughal. Ini Safawi. Dan di sebelah barat pula, ini yang dipanggil Habsburg ni adalah kawasan yang hijau ni. Jadi Sepanyol sudah bergabung dengan Austria. Ini adalah dipanggil House of Habsburg. Sangat tertekan bagi Osmaniah kerana dia dihempit dua juga kuasa besar lah, kuasa yang sedang meningkat naik. Dan kuasa di sebelah kiri adalah Habsburg. Dan selepas daripada itu nanti, ini Habsburg, ini nak tunjukkan bagaimana Perancis dekat tengah-tengah yang putih ni. Perancis tak bersama dengan Habsburg. Jadi Perancis bersama dengan Osman. Inilah satu-satunya sekutu Kristian mereka, tetapi mereka sangat rapat dengan apa nama ni, Perancis untuk tempoh yang sangat lama. Dan itu juga antara sebab bagaimana mereka dapat bertahan lah pada waktu kemerosotan. Dan selepas daripada itu, tuan-tuan dan puan, semakin mencabar bagi Osmaniah untuk meneruskan kekuasaan kerana ini adalah expansion Rusia pula. Di sebelah atas, daripada utara turun pula ke selatan. Maka dia sudah masuk kawasan-kawasan, itu dekat di Ottoman kan. Osmaniah di situ, Ukraine, Caucasus. Jadi kawasan-kawasan ini sudah mula melibatkan peperangan dengan kuasa Austria tadi, Habsburg. Jadi dia sekarang dah terkepung dengan musuh yang Islam pun menjadi musuh,
yang Barat pun menjadi musuh dan kuasa baru daripada Rusia. Jadi bila kita tengok sebenarnya bagi saya lebih adil kita tengok macam ni. Kalau tidak kita hanya banyak yang orang bincangkan ini masalah kelemahan urus dalaman, hutang. Macam seolah-olah itu saja. Satu empire yang besar. Jadi sebenarnya bukan itu. Banyak lagi faktor-faktor lain. External factors ini yang sangat besar. Dan ini berlaku sejak daripada kurun ke-17, 18. Maksudnya 200 tahun juga, 300 tahun juga untuk mereka bertahan. Dan kemuncaknya dalam Crimean War, perang Crimea ini, di mana Perancis bersama dengan Osmania, bersama dengan UK dan juga Sardinia ni, mereka melawan Rusia. Kenapa mereka melawan bersama ni? Asalnya memang Rusia saja yang nak cuba menentang ataupun melawan Osmania. Tetapi bagi Perancis dan juga Britain dan juga Sardinia, kalau tanah Osmania diambil oleh Rusia, hak-hak orang Kristian yang ada dekat Osmania takkan terjaga. Jadi bagi mereka, mereka perlu pertahankan rakyat Kristian di bawah Osmania. Sebab rakyat Kristian yang duduk bawah Osmania, mereka lebih bebas. Jadi dia takut bila Rusia ambil alih, bahaya. Jadi mereka cuba pertahankan. Dan bagi Rusia pula, mereka kata mereka ada hak pada Kristian Ortodoks dalam Osmania pula. Jadi masing-masing melawan atas nama Kristian. Satu Katolik, satu Ortodoks. Jadi bila berbincang dengan Osmania, tak bersetuju. Kemudiannya buat alliance. Dan akhirnya Osmania telah pun mengisytiharkan perang ke atas Rusia pada Sultan Abdul Majid dah juga, dan mereka menang dan menjadi turning point kepada mereka untuk melemahkan Russia influence dekat Eropah. Jadi sebab tu sampai hari ni kita pun tak tahu Rusia ni apa, Eropah ke Asia. Sebab influence dia telah dapat dikekang disebabkan oleh usaha sama Perancis, Osmania dan UK dan juga Sardinia ni. Dan kemudiannya berakhir dengan peace treaty dengan Paris pada kurun yang ke-19. So yang ini, cerita ni kalau orang yang minat boleh dig dalam lagi. Cerita politik ni sangat, sebab dia dah melibatkan banyak pihak dan bagi saya complicated dan banyak detail yang perlu kita tahulah. Jadi hutang Osmania yang kita sebut-sebut tadi disebabkan oleh perang yang banyak. Tengoklah kiri kanan semua ada perang. Dan kemudiannya dia terpaksa berhutang untuk mendapatkan bekalan senjata dan sebagainya. Dan mata wang tadi yang shilling silver, emas, terpaksa dia debasement. Dan akhirnya masih tak cukup lagi duit, dia cipta pula duit kertas Kaimer ni. Sebab pada waktu itu Eropah sudah mula ada duit kertas, dan duit kertas di Eropah memang diterima pakai oleh masyarakat kerana mereka yakin dengan government, stable government. Awal lagi, tapi dalam bentuk yang kita panggil bond lah. Dia macam kertas bond. Jadi macam ni lah, dia besar lah kertas bond. Ya kalau currency tu dia, sebab yang ini asal yang kita panggil sebagai mata wang ni, kerana sebenarnya dia dalam bentuk pinjaman. So dia bond sebenarnya. So dia bond. Bagi Osmania, bila dia dah duit logam ni, duit apa emas, duit dinar dia dah debase, pun dia tetap tak cukup duit. Dia cipta pula bond Kaimer ni, first paper money dia. Tapi masyarakat waktu tu dah tak yakin dengan kerajaan Osmania yang semakin melemah. Penyebab kepada duit ni pun tak diterima pakai. Akhirnya mereka terpaksa buat pinjaman dengan bank Eropah untuk kali pertama 1854, 3 juta pound. Interest rate 6%. Memang riba lah. Dan pada waktu itu apa yang terjadi, ulama menyatakan dia tak ada pilihan untuk mengelak pada riba, kerana memang pinjaman itu daripada pinjaman asing. Jadi tak ada. Siapa? Rothschild dah ada kan? Dah ada. Jadi
pinjaman ni bukan kali pertama, berkali-kali. Ini permulaan dia. Dia berkali-kali pinjaman demi pinjaman dibuat yang menyebabkan Konstantinopel bankrupt pada tahun dia mula-mula dia bankrupt untuk dalaman saja sebelum dia buat pinjaman 1844. Selepas tu baru dia buat pinjaman pinjaman luar, dan pinjaman luar berapa kali? Kau tak salah 3-4 kali dengan amount juta begini, dan kemudiannya mereka insolvent kerajaan. Rothschild, 1760s. Tapi itulah yang kita nak katakan tadi. Dalam pada hutang yang banyak, mereka tetap belanja mewah. Inilah kesilapan yang boleh kita katakan sejak pada zaman Sultan Abdul Majid I sehingga Sultan Abdul Aziz, yang mereka ni lebih nampak pada gaya barat. Jadi dia nakkan itu yang ada Doma baca yang gaya barat kan. Banyak lagi bangunan-bangunan dia buat sedangkan tak perlu pun. Dia pinjam duit pada British dan Perancis, kemudian bimbang tak boleh bayar balik, dia buat British dan Perancis tubuh Suruhanjaya untuk kawal perbelanjaan Osmania. Dan akhirnya siapa yang kontrol? Maknanya kuasa luar juga yang kontrol dari segi kewangan, disalahguna bina istana baru tadi. Kemudian ditubuhkan pula bank. Osmania buat bank sebab pinjaman yang tadi masih tak cukup, buat pula pinjaman domestik. Untuk bayar mana? Bayar hutang yang tadi. Jadi ini hutang atas hutang. Dan keadaan menjadi sangat out of control. Dan inilah yang terjadi, yang kita akan sambung nanti bila mana Sultan Abdul Majid Sultan Abdul Hamid cuba untuk restore. Ini In the eyes of the Western historians look at Sultan Hamid as a failure. failure. Ya, betul, failure. Yalah, mungkin masa pun tak cukup untuk dia kan. Dan sebelum saya akhirkan perbincangan kita pada hari ini, perang ini sangat penting. So perang Lepanto ini adalah orang kata jatuhnya moral Osmania untuk berperang. Kerana kat sini mereka telah perang yang sejak zaman kurun ke-15 mereka tak pernah kalah perang. Tetapi inilah kali pertama sejak zaman kegemilangan mereka kalah perang ya. Dalam perang Lepanto ini, dan dalam perang ini penyebab kepada kemudiannya mereka tidak berperang hampir 70 tahun. Kerana habis dah dia punya resources, kapal-kapal banyak rosak, KO betul. Dan salah seorang tentera mereka adalah tentera daripada Afrika Utara pada waktu itu. Satu tu je tentera di sebelah kiri, tak salah saya. Dia wing kiri. Dia je yang dapat mengalahkan gerombolan daripada sebelah musuh. Bila tengok yang lain semua hancur, dia patah balik dan dialah memberitahu pada kerajaan Osmania bahawa kekalahan berlaku. Dan pada waktu itu Osmania di Istanbul sudah siap sedia kalau mereka mara sampai ke Istanbul. Tapi mujurlah mereka tak mara kerana mereka sendiri tak beranilah untuk pergi. Kalau tidak memang mungkin lebih cepat lagi kan. Dan itulah yang terjadi dalam perang Lepanto. Ni persahabatan Perancis Osmania 250 tahun. Persahabatan baik mereka. Saya bila baca-baca saya terfikir, adakah keadaan Perancis yang Islamofobia yang teruk ini ada berkait dengan kebencian selepas daripada persahabatan baik ini? Sebab selepas persahabatan baik ini, Napoleon Bonaparte menyerang Mesir. Waktu itu baru berpecah hanya persahabatan, terhenti persahabatan. Jadi adakah dia ada rentetan, kita tak tahulah. Sebab Perancis sangat anti-Islam sekarang kan. Very much. Jadi sedangkan kalau ikutkan sejarah tu macam dia 250 tahun pernah bersahabat. Jadi macam perlukan kajian lebih lah. Kenapa wujudnya Islamofobia di Perancis. Sebab memang berkawan ini gambaran saja, sebenarnya mereka tak pernah bertemu. King Francis pertama ni nak pergi bertemu, musuh-musuh lain dah tangkap dia.
Jadi hantar utusan yang pertama pun utusan tu hilang dekat Bosnia. Hantar utusan kedua baru dapat jumpa Sultan Sulaiman, dan pada waktu itu mereka bercakap secara rahsia, dan kemudian Sultan Sulaiman menghantar surat menyatakan ya, dia terima untuk membantu Perancis. Jadi sejak pada itu persahabatan mereka tu atas dasar, maknanya itu kat situ trust tu nampak kuat dengan Perancis. Kalau tuan-tuan perempuan pergi Perancis, bolehlah pergi ke satu bandar, Nice ke Nice ke, bunyi dia saya tak tahu. Nice, Nice, Nice Nice. Bandar Nice ini ada ni. Pergi dah? Dah pergi dah? Pernah? Ada bangunan ni diletakkan ni. Apa ni? Maryam apa, bola Maryam Turki. Bola Maryam Osmaniyah, yang mana pada waktu tu bandar ini hendak ditawan. So bandar ini pada waktu tu bukan di bawah Perancis, di bawah tanah Perancis, tapi kuasa kecil di Nice ini. Dan kemudiannya mereka tidak berjaya mendapatkan kawasan ini sebab antara lain Panglima Laksmana Osmani marah pada Perancis sebab dia bekalkan kapal yang tak cukup kuat. Persenjataan dalam tu pun tak cukup, sampai disebut dalam tu lebih banyak arak daripada senjata. Jadi macam mana kita nak dapat kuasai kawasan ni? Dan kawasan ni, bandar ni terkenal dengan legenda, kat sini tulislah legenda seorang perempuan yang nama Catherine Sigurana ni. Dialah yang menentang kedatangan Osmaniyah ni bersama dengan, maksudnya bukan askar tapi rakyat menolak kedatangan Turki ataupun Osmaniyah ni. Jadi maknanya tinggalan yang ada hari inilah. Jadi yang lain ni saya tak perlu sentuh sangat. Ni perubahan-perubahan. Cuma satu kebijakan Sultan Sulaiman ni kita dapat tengok. Sultan Sulaiman dia buat satu acara. Satu acara di mana dia memakai topi ada 4 tingkat. Ni pandai dia berpolitik. Sebab apa? Dia buat satu acara tu di tanah Eropah kerana nak menunjukkan dekat mereka ini bakal menguasai Kristian, tanah orang Kristian dan juga emperor mereka. Sebab pakaian emperor, padri mereka, dia pakai 3 lapis je. Dia bermula daripada 1 level, kemudian dia pergi 2 tier, kemudian 3 tier. Tiba-tiba Sultan Sulaiman dia buat satu acara 4 tier. Memang takutlah masyarakat Eropah waktu tu. Dan ini menarik sebab bagi saya politik-politik macam ni dia menggunakan simbolism je. Sebab tu simbolism, bila kita sebut pada simbolism yang double headed eagle, simbolism ni dia dah bawa satu perasaan takut pada mereka yang orang kata yang negara kecil, kuasa-kuasa kecil. Sebab kuasa tu pernah besar. Ataupun kuasa macam bila Fatih menggunakan citra-citra Byzantine tu, itu adalah pelambangan kuasa hebat ni. Jadi simbolism tu dalam Islam memang kita tak ada simbolism sebenarnya. Jadi kadang-kadang orang jadi salah faham. Macam contoh bulan sabit dan juga bintang. Itu memang tak ada zaman Nabi, memang tak guna. Jadi simbolism dalam Islam tu tak ada. Dan Islam pun kalau panji ada la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan warna hijau atau warna hitam dan sebagainya kan. Tapi yang terjadi adalah memang dia berbalik pada Osmaniyah. Osmaniyah punya lambang menggunakan bulan sabit dan juga bintang. Sebelum tu ada juga kuasa lain guna. Tetapi yang betul-betul menggunakan, menyebabkan ia sangat sinonim dengan Islam adalah sebab Osmaniyah, daripada bendera mereka. Jadi daripada situlah kekuasaan Islam yang nantinya bila dia kembali cuba dibangkitkan oleh Sultan Abdul Hamid, membawa kepada orang mengikut simbolism tu. Itu yang ada dekat masjid, ada juga bulan sabit semua kan. Termasuk Red Crescent itu adalah orang kata founded by Osmaniyah dalam usaha mereka untuk sebenarnya membantu kerajaan mengumpul derma untuk kegunaan kerajaan. Jadi itu saja dahulu tentang kuasa wanita tu. Nanti saya ceritakan bagaimana kuasa wanita penyebab wanita istana yang menyebabkan
pembunuhan Syekh Zadi Mustafa yang sepatutnya anak Sultan Sulaiman lah. Selepas Sultan Sulaiman memang berlakunya orang kata perang saudara lah, adik-beradik, disebabkan ada campur tangan isteri Sultan Sulaiman yang disayangi, yang isterinya orang Ukraine. Jadi yang itu antara perbincangan-perbincangan yang sering dibincangkan, yang saya sempat pergi ke kuburnya di Bursa. Menarik untuk kita ambil tahu, sebab untuk kita fahamlah, ada orang menyalahkan Osmaniyah ni, kata tak Islamik kerana mereka membunuh adik-beradik untuk menaik tahta. Tapi kalau orang faham, orang akan tahu sebenarnya itu adalah tradisi Seljuk. Dengan asalnya memang tradisinya, kemudiannya ada hujah agamanya pula. Sebab disebabkan oleh pemberontakan. Dia atas nama pemberontakan lah. Bila memberontak, jadi kita halal lah. Dia traitor lah. Okey, jadi saya rasa itu saja. Dia agak panjang, agak deep sikit, tapi saya suka untuk tengok supaya kita dapat tengok keseluruhan. Tidaklah kita melihat kejatuhan itu adalah kejatuhan yang mudah. Kejatuhan itu adalah disebabkan begitu banyak faktor-faktor lain, dan faktor-faktor itu perlu kita ambil tahu lah. Jadi selepas ini insya-Allah saya akan sentuh minggu depan sedikit berkenaan dengan wanita istana, kemudian kembalinya dia panggil pan-Islamism, semangat Islam balik dinaikkan oleh Sultan Abdul Hamid. Kemudian kita tengok kaitannya dengan kerajaan Melayu. Yang itu seronok. Jadi itu sajalah. Saya mohon maaf atas kesilapan, dan insya-Allah semoga ianya memberikan manfaat kepada kita dalam kita memahami sejarah dan juga menguatkan lagi kefahaman kita terhadap Islam, insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.